Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sidang pendengar Radio Aikim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak. Pada malam yang mulia ini, tajuk yang saya pilih ialah menilik nasib. Tujuan tajuk ini, kadang-kadang kita dengar ramai sangat orang suka nak tengok masa depan. Dia nak tahu masa depan, macam mana saya ni, macam mana ni. Jadi masing-masing mulalah buat ramalan. Untuk nak dapatkan dengan sebaiknya, maka dia tanyalah orang tu, orang ni pun bagi tahu berdasarkan kepada tarikh lahir, berdasarkan kepada bilangan anak yang keberapa, berdasarkan kepada nama, berdasarkan kepada keluarga, macam-macam. Akhirnya disebut bergiam-giam, maka orang ni pun percayalah macam mana. Ini pun adalah bala dan adalah perkara yang tidak dibenarkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima qal lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawmah." Siapa yang mendatangi tukang tilik untuk bertanyakan sesuatu kepadanya, lalu membenarkan apa yang diramalkannya, nescaya tak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini dia, mana kerja nak cari, nak tahu, nak pergi kepada seorang tu nak tahu apa-apa, maka ini tak dibenarkan. Bahkan diperkukuhkan lagi dalam riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang baik lagi kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima qal, fakan kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang tilik lalu membenarkan apa yang dikatakannya, nescaya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW daripada Allah berkenaan masalah gaib itu hanya diketahui oleh Allah sahaja. Dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mengetahui tentang perkara gaib itu kecuali diwahyukan kepadanya. Jadi kalau macam tu, mimba bi aula, apakah lagi keadaan manusia-manusia yang lain. Jadi perkara macam ini kita kena ingat dan kita kena faham betul-betul. Benarlah firman Allah Ta'ala, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi' illa ma yuha ilai." Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu pembendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Tengok. Oleh itu, apabila seorang Muslim telah mengetahui hal keadaan daripada Al-Quran semua sekali, kemudian menyatakan perkara gaib itu dengan begitu jelas dan terang, kemudian mempercayai bahawa setengah manusia dapat mendedahkan rahsia Allah yang dihijabkan kepada manusia, maka jelaslah dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isunya tak boleh sangat, tuan-tuan.
Apa sebab kita semangat sangat nak tilik nasib, nak ni? Kerja kita berusaha, beramal, belajar, jadi orang baik, berzikir, semayang, baca Quran, buat yang baik. Itu kerja kita. Bila dah kita kerja dalam keadaan macam itu, kita laksanakan macam itu, maka itulah sebenar-benar kehidupan yang akan kita perolehi dan kita akan mendapat keuntungan sebenarnya. Nak tahu perkara apa yang berlaku ini bukan kerja kita. Dan saya bukan apa, bila saya dengar sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini mudah sangat terpedaya. Bila tengok orang teka tu betul sikit, kali pertama ke kali kedua ke betul, maka kita kata, oh hebatnya dia ni, tahu perkara gaib begini. Dia ni memang hebat. Apa untungnya tahu perkara tersebut? Dan apa manfaatnya bila tahu perkara tersebut? Yang penting kita mengisi masa kita untuk dipahlakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mizan hasanat kita, yang akhirnya membuahkan keuntungan kepada kita pada hari akhirat kelak. Hari yang dinyatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Ada pujangga kata, nasib bukanlah perubahan, melainkan pilihan. Iaitu bukan sesuatu yang ditunggu, tetapi sesuatu yang perlu dicapai. Semua orang menentukan nasibnya sendiri. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak mengubah nasib satu kaum sehinggalah mereka mengubah diri mereka sendiri. Inilah cara yang terbaiknya. Sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati Allah, kita masih dalam ruangan Makarimul Akhlak. Dalam ruangan ini kita telah bincang berkenaan dengan isu menilik nasib. Jadi hari ini, malam ni kita nak bincang isu macam ini. Saya suka menyebut apa yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya yang masyhur, antaranya Al-Halal wal-Haram fil Islam. Dan Alhamdulillah, Al-Halal wal-Haram telah kita terjemahkannya dan dicetak oleh Pustaka Cahaya Kasturi. Mungkin kita dapat manfaat daripada kitab tersebut. Di mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata, menilik nasib dengan batang kayu atau yang seumpamanya, macam-macam lah. Macam tu secara tradisional lama, sekarang moden sikit apa ni. Ada dengan burung, dia suruh ambil hak mana kak, ada nama hak mana macam-macam. Dilarang oleh Islam sesuai dengan hikmah dan sebab yang telah disebutkan sebelum ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa antastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Dan diharamkan kamu menenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Azlam, batang-batang anak panah. Yang demikian itu merupakan perbuatan yang fasik. Di mana dikatakan bahawa apabila seorang, ni cerita zaman dahulu lah, zaman jahiliah dulu, zaman orang yang tidak ada lagi kefahaman Islam masa dulu. Ni cerita zaman jahiliah, zaman sebelum Nabi. Apabila orang yang ingin musafir atau mahu berkahwin dan sebagainya, dia dikehendaki pergi ke berhala-berhala yang dimaksudkan, yang terdapat panah-panah, yakni azlam. Lalu dia pun menentukan nasib di situ. Apabila keluar batang panah tadi dengan menyuruhnya melakukan apa yang hendak dibuatnya, maka dia pun melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, maka dia pun menghentikan apa yang hendak dilakukan. Mana ada siam ajalah. Mungkin ada 3 panah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang paling pendek, ada yang sederhana. Mungkin kalau yang pendek tu sia, yang sederhana tu cuba semula, atau yang panjang tu dapat baik. Sebagai contoh. Jadi orang ni cabutlah hak mana satu. Jadi bila keadaan macam ini, kalau nak musafir pun, kalau betul lah kena keadaan macam tu tak baik, dia tak jadi dah.
Dan kalau nak kahwin pun tak jadi. Apa benda pun nak buat tak jadi. Sebab ada sial, ada majalnya. Siapa yang menentukannya? Batang kayu. Siapa yang menentukannya? Tenun nasib. Maka ini adalah haram, haram, haram. Tak boleh sama sekali. Jadi, apabila yang keluar pula batang panah yang kosong sebagainya, maka dia akan menangguhkan cita-cita pada masa yang lain. Ataupun dia akan mengulangi perundiannya sekali lagi. Atau sehingga berkali-kali. Maka sampailah keluar tanda yang menyuruhnya atau melarangnya. Inilah yang sering dilakukan dalam penentuan nasib. Dengan beramal di atas kubur dan membuka buku tilik nasib. Atau apa sahaja yang seumpamanya. Semua itu dikira mungkar dan hukumnya haram dalam Islam. Ini yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan katanya wa antas taksimu bil azlam, maksud ayat tersebut ialah perbuatan sedemikian diharamkan secara mutlak. Kemudian Nabi menjelaskan lagi perkara yang sama dengan sabdanya. La yanalu darajatil ula man takahan aw istaksama bil azlam aw raja'a min safarin tatayyura. Tidak akan tercapai tingkat yang tinggi orang yang suka bertilik nasib atau mengundi nasib, ataupun yang tidak berlayak kerana percaya kepada tahyun. Dia percaya kepada benda-benda macam tu. Ini tak boleh. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan kedua sanadnya, di mana perawi salah satunya adalah siqah. Tuan-tuan dan puan-puan sidan pendengar Radio Aikim yang dikasihi sekalian. Isu seperti ini adalah isu yang kita bimbang. Kerana akan melemahkan jati diri manusia, membawa kepada kefahaman khurafat, membawa kepada lemah semangat, membawa kepada dunia fantasi dan khayalan, dan bukan berpijak kepada kenyataan yang sebenar. Natijahnya sudah pasti akan mengundang pelbagai kelemahan, kebinasaan, kerugian dalam kehidupannya. Dalam sebuah riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim, daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, ini cerita orang zaman dahulu. Macam mana kadang-kadang cerita zaman dulu ni bagus untuk kita tengok betul-betul, supaya kita faham apa yang berlaku tu. Bila ada unsur-unsur kepercayaan selain daripada Allah Rabb al-Alamin, akan melemahkan kehidupan kita. Baik. Katanya bahawa Rasulullah SAW telah bersalat subuh bersama-sama mereka setelah hujan yang lebat turun pada malamnya. Ada satu malam tu di kota Madinah hujan lebat. Sudah hujan tu Nabi kebetulan masuk subuh, Nabi pergi ke masjid, Nabi sembahyang subuh bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Selesai solat, maka Nabi SAW bangun dan bertanya kepada orang ramai. Dia tanya sahabat-sahabat dia, apakah kamu mengetahui apa yang difirmankan Allah kepada kamu? Para sahabat yang hadir menjawab, Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مترنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن بالكواكب. Ini hadis ini maksudnya hadis kursi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Hadis kursi ni tuan-tuan maknanya hadis itu Nabi sebut, tapi makna dan maksudnya daripada Tuhan. Lafazan daripada Rasulullah SAW. Jadi hadis kursi ini walaupun kita kata firman Allah, tapi dia tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Maksud hadis tadi ialah, sebahagian daripada hamba-hambaku ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Adapun siapa yang berkata kami mendapatkan hujan lantaran kurnia dan rahmat daripada Allah, maka orang itu beriman kepadaku.
dan kafir terhadap bintang-bintang. Dan sesiapa yang berkata kami mendapatkan hujan kerana bintang ni dan bintang itu, maka orang itu telah kufur kepadaku, yakni Allah, dan percaya kepada bintang-bintang. Ini apa panggil munajjam, tirik nasi, duk tengok bergiang, akhirnya lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah yang kadang-kadang banyak sangat berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara macam ini amat patut kita jauhkan. Jangan ada, kita bukan tak boleh nak merawat apabila kita sakit, tapi kalau kita pergi tempat rawatan di mana orang itu tahu semua sekali A to Z, faham semua sekali A to Z, termasuk perkara gaib, maka kita nyatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tak tahu perkara gaib kecuali Allah. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang banyak tentang hal ni, Nabi buat penegasan supaya kita jangan terbabit dalam isu tok kahing, tok nujum dan sebagainya. Ada perkara yang di sini disebut, macam kita sebut daripada hadis yang pertama mula-mula pertemuan kita. Kita sebut hadis yang pertama ialah man atta arrafa, hadis riwayat Muslim. Man atta arrafan. Arrafan ni maknanya orang yang tenung nasib isu yang telah lalu. Yang telah lalu. Maknanya perkara tu telah berlaku, tanya dia, dia akan bagi tahu. Contohnya barang kehilangan, kecurian. Jadi berlaku curi dulu, baru kita pergi tanya. Maka ini dia panggil arraf. Kita nak tanya macam mana keadaan apa ni, nak temu barang-barang kita ni, boleh ada harapan ke tak sebagainya. Maka ini namanya arraf. Jadi tak boleh. Yang kedua, Nabi SAW menyebut berkenaan dengan kahin. Apa kata Nabi SAW? Man ata kahinan. Apa makna kahin? Kahin ni maknanya seorang tu dia mengetahui perkara akan datang. Kalau arraf yang telah lalu akan datang. Akan datang ni macam mana? Nikah. Kita nak kahwin, kita pergi kat orang ni, kita kata tok ayah, kita kata apa ni, pakcik, saya ni nak kahwin dengan perempuan ni bernama Aminah. Saya ni bernama Ahmad. Serasi ke tak? Baik ke tak? Okey ke tak? Dia kata, mari sini, nak tengok. Dia pun tanyalah kita, nama kita, nama bakal isteri kita, nama mak bapak dia dan sebagainya. Kemudian tahu pula latar belakang. Dia kata, nampaknya tak baik, minta maaf. Kamu ni panah, kamu ni bergiang-giang. Maka yang ni dipanggil kahin. Sebab akan datang, kamu akan cerai. Jangan percaya. Sekalipun benar, jangan percaya. Bukan masalah jangan percaya, tapi jangan pergi. Pergi, tapi saya tak percaya, saya pergi saja. Pergi saja pun tak boleh. Sebab hati kita ni lemah. Kita ni tuan-tuan, bila kita tengok seorang boleh bercakap tentang hal kita, apa yang kita yakin dia tak tahu tapi betul, kita pun rasa lain-lain dah dengan dia. Dia kata, awak ni bergiang, awak ni bergiang. Allah, betul dah. Ya sungguh hebat dia, hebatnya dia. Yalah, kalau hebat-hebat sungguh, kalau boleh, bukanlah cara macam tu. Kita nak cari keredaan Allah, bukan kita nak cari keredaan manusia. Kita nak cari mardatillah, bukan kita nak cari mardatil bashar. Ini penting. Baik. Hadis yang kita bacakan tadi, yang mula-mula tadi, disebut kalau kita pergi, kita percaya. Ini masalahnya, kalau kita percaya Allah. Awak ni cakap je, tapi tak betul. Macam dia tu cakap tu, apa yang berlaku betul sungguh, kita kata. Tak boleh. Balasannya, lan tuqbal salatu 40 yaumah. Allah tak terima taubat, tak terima salat 40 hari. Apa makna tak terima salat? Maknanya sia-sia je sembahyang. Artinya kita masih lagi bergantung kepada makhlukullah, kita tak bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada ilmu makhluk, kita lupa bergantung kepada ilmu Allah.
Kita tak ikut apa yang Allah larang. Allah tegah, kita tak ikut. Ini bala yang amat sangat. Bahkan dikuatkan lagi dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, antara lain kata baginda sallallahu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sesungguhnya orang tersebut telah kufur dengan apa yang diturunkan atas Muhammad. Bila dia kufur, mana turun atas Muhammad, maknanya kafir lah. Kita wajib beriman apa yang turun atas Muhammad, Quran lah. Sudah pasti wahyu ilahi. Tiba-tiba kita dok percaya juga, maknanya kita bertentangan dengan wahyu ilahi. Sudah pasti tak ada kebaikan bagi kita. Bahkan laknat, kerugian banyak kepada kita. Kita tak akan memperolehi sebarang keberuntungan dengan sikap dan sifat yang wujud pada kita seperti itu. Alangkah ruginya orang yang seperti itu. Sebab itulah kita buanglah ilmu-ilmu yang tak baik, tak payah pergilah. Bacalah apa yang Allah kata. Apa yang berlaku pada kita ni merupakan ketentuan Allah. Kita ada qada qadar. Kita percaya pada qada qadar. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tak kena pada kita melainkan apa yang Allah telah tentukan kepada kita. Kita disuruh bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut. Tawakkallah kamu kepada Allah yang Maha Hidup yang tak mati. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah maka orang-orang yang beriman hendaklah bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita syarat untuk nak meraih rezeki, mendapat pelepasan, selesai dalam hidup ni dengan sebaik mungkin. Apa kata Allah? Allah menyebut antaranya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kepadanya jalan pelepasan. Apa-apa kesukaran, bila takwa, ada jalan pelepasan. Dan Allah rezekikan kepadanya sekiranya dia tak tahu. Tiba-tiba dapat datang rezeki. Allah bagikan rezeki kepadanya sekiranya dia tak tahu. Ini kelebihannya. Bila Allah bagi rezeki kepadanya, insya-Allah, inilah antara keberuntungan utama, tuan-tuan. Bila dah dapat macam itu, Allah bagi rezeki. Bila Allah bagi rezeki, maknanya cukup barakah dalam hidup. Dan Allah menyatakan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan cukup. Ada apa kita tawakal kepada Allah, maka hidup kita akan jadi senang. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah pelik berlaku. Kisah dalam sebuah kitab menceritakan ada seorang lelaki di Syam. Dia daripada kampung jauh, dia pergi ke bandar, dia pergi berniaga. Dia beli barangan, selepas dapat laba, dia nak balik. Jadi dia tengoklah orang-orang yang boleh dia sedekah untuk dia upah, hantar dia pulang. Ada seorang lelaki yang ada dalam majlis tu senyap je. Nak kata baik pun boleh lah, tapi nampak serius, nampak boleh lah. Lepas dia runding harga untuk hantar barangannya dan dia pulang, dia pun sanggup. Dan dia sangguplah bayar macam itu. Lelaki ni pun buatlah kerja, dia bawa dia dengan jalan pergi. Tiba-tiba sampai kepada satu persimpangan jalan. Lelaki ni pilih satu jalan yang pelik. Dia kata, ni bukan jalan ni, jalan lain. Kata lelaki ni, tak apa tuan, saya kenal, boleh, tak masalah. Dia kata, tak, saya tak biasalah. Tak apa, ini jalan pintas, jalan dekat dalam ni. Jadi dia pun terpaksa ikut. Ikut, memang di situ tak ada rumah, tak ada orang, tak ada apa. Dan di situ, di satu kawasan tanah itu, dia tengok terlalu banyak tengkorak-tengkorak. Mayat-mayat bergelimpangan yang lama-lama yang macam begitu jadi biarkan. Menyebabkan dia rasa takut yang amat sangat. Maka kata
orang yang bawa peniaga yang kaya ni, dia kata jangan takut, saya ada. Jalan lagi sampai dah ke sini, akhir sekali orang yang tukang bawa ni kata, tuang, sekarang tuang saya nak bunuh. Sebenarnya mayat-mayat ni saya yang bunuh semua ni. Saya yang banyak bunuh mereka ni. Jadi tuang pun saya nak bunuh. Kata dia, kau ambillah hartaku semua, kau lepaslah aku. Kata dia, semua orang sebelum pada saya bunuh cakap macam tuan cakap. Jadi saya nak bunuh jugalah sebab saya nak harta ni. Akhir sekali dia kata, kalau kamu nak bunuh juga aku tak apalah. Tapi dengan satu syarat. Apa dia? Berikanlah aku untuk semayang kali terakhir. Kata dia, untuk tu boleh. Tapi kena cepat. Kawan ni pun semayanglah. Cuba ingat betul-betul doa pada Tuhan, tawakal pada Tuhan. Allah sebut wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Bila dia buat betul-betul, akhirnya datang seorang lelaki lain naik kuda putih. Bila sampai kat tu, dia rempuh orang ni dan dia ambil pedang dan diberi kepada peniaga ni suruh bunuh. Kata dia tak. Lalu orang ni bunuh dan menyelamatkan dia. Itulah bantuan Tuhan. Tak kala seorang itu bertawakal kepada Allah, Allah beri kepadanya kemudahan dalam kehidupan. Jadi kita pun sama juga tuan-tuan. Kena tawakal pada Tuhan. Kena hadap. Jangan kita putus asa. Jangan kita percaya perkara mengarut, bergiang-giang kepada tenung nasib. Maka sudah pasti membawa kepada ketidakbaikan dalam hidup kita. Maka sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pada itu, marilah sama-sama kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.